Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung semula pembacaan kitab kita Riyadhus Shalihin pada hadis yang ketiga. Pada hadis yang ketiga muka surat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fathi walakin jihadun wa niyyatun wa idza istunfirtum fanfiru muttafaqun alaih. Maksud hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha katanya. Jadi Sayyidatuna Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling muda. Nabi kahwin dengan dia usia dia 6 tahun. Sempat hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 10 tahun. Dia jadi janda lebih kurang usia 17 tahun. 17 tahun. Maka perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatuna Aisyah juga adalah menjadi salah satu peluru ataupun modal bagi orang bukan Islam, terutamanya nak menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki yang kuat nafsu ataupun seorang lelaki yang kuat seks, kita kata. Akan tetapi masalah perkahwinan Nabi dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha telah pun dijawab oleh para alim ulama, yang mana bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja kahwin dengan orang yang muda, bahkan perlu dilihat dalam adat orang Arab jahiliyah, mereka berkahwin dengan orang perempuan tanpa menilai sebarang hak yang perlu mereka berikan kepada orang perempuan ataupun isteri mereka. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Sayyidatuna Aisyah, yang pertama tidak lain dan tidak bukan adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan bila mana ditanya kepada sahabat tentang perkahwinan Nabi, mau ke tak mau kami nak bagi Aisyah ni, nak bagi hampa kahwin dengan anakku. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dia pelawar para sahabat. Sahabat semua tak jawab apa. Akhirnya pelawar kat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun terima dan Nabi kahwin. Maka sahabat-sahabat yang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mai pelawar, dia berkata, "Kih tu kami tak habaq apa. Kami henguk apa pun tak, pasal kami tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha." Jadi kalau kami terima, seolah-olah kami ni lawan guru kami ni derhaka lah. Ibaratnya lagu tu. Yang kedua, selepas daripada pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa ardah, antara yang berlaku iaitulah perbalahan di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu di antara Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan juga Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu wa ardah. Daripada perbalahan ini kita kena ingat kedua-dua orang sahabat ini
dijamin syurga Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan kita mengatakan Muawiyah bin Abi Sufyan kafir, maka itu benda yang dilarang oleh syarak, tak dibenarkan. Kerana para sahabat ini mereka bertelingkah hanya pada bab cabang sahaja, perselisihan, perbezaan pandangan sahaja. Bukan dari sudut perbezaan akidah, kepercayaan dak. Yang beza tang mana? Bila dilantik Sayyiduna Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu wa ardah menjadi khalifah ataupun Amirul Mukminin selepas pembunuhan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, maka pada ketika itu golongan yang ikut Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu pada ketika itu mereka berpandangan bahawasanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu lebih berhak menjadi khalifah. Selain daripada dia tu bukan tak berhak, tapi selepas dari Sayyidina Uthman tu, bagi mereka yang berhak, yang lebih aulanya adalah kita bai'ah dulu, kita lantik dulu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjadi khalifah, dan lepas tu barulah kita cari siapa yang membunuh Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Ini golongan yang ikut Sayyidina Ali ataupun yang dipanggil Syiah, Syiah Azai. Nah, adapun kelompok yang bersama dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, mereka berpandangan kita tak payah bai'ah angkat pemimpin lagi, tak payah kita bai'ah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu lagi. Kita cari dulu siapa yang bunuh Sayyidina Uthman bin Affan. Hak tu dulu. Lepas dah jumpa, kita dah jatuhkan hukuman bunuh ke atas dia, barulah kita bai'ah Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa ardah. Panjanglah perbahasan dia. Jadi daripada perbalahan itulah munculnya suatu kelompok yang dipanggil Al-Khawarij, dan juga munculnya kelompok Syiah yang mendahulukan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa ardah. Maka berlakulah peperangan Siffin, peperangan Jamal dan sebagainya. Sampailah satu ketika ibu-ibu ayah sekalian, pada zaman Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu, pada zaman khalifah ataupun Amirul Mukminin, cucu Nabi Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, pada zaman dia berlakulah kita kata perkara-perkara ataupun kita kata pahaman-pahaman yang tidak baik. Apa dia? Antaranya seorang lelaki nama dia Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba al-Yahudi. Dia ini dah hidup dah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni bapa segala bapa munafik lah. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pun Abdullah bin Saba ni dah ada dah. Nabi pun tahu dah kata dia ni memang bapa munafik. Tapi lepas wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Saba ini, dia ni asal daripada Sana'a, daripada Yaman. Dan dia keturunan Yahudi. Tidak lain dan tidak bukan dia nak menyebarkan kebencian, nak memecah belahkan umat Islam pada ketika itu dan menimbulkan fitnah di kalangan sahabat, sehinggalah berlakunya perang saudara antara Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Barangkali kalau tak kerana Abdullah bin Saba, barangkali Syiah pada hari ni tak ada. Hak manduk merapu lah ni. Tidak akan ada Syiah seperti mana yang ada pada hari ini. Ini adalah pengajaran bagi kita bahawasanya kesan daripada fitnah orang-orang munafik itu adalah berpanjangan dan akhirnya boleh menyebabkan perpecahan dalam kalangan umat Islam. Baik. Jadi mailah Abdullah bin Saba dia sebarkan fitnah dan sebagainya sampailah ke hari ini ibu-ibu ayah-ayah sekalian, Syiah yang pada asalnya hanyalah berbeza pandangan dari sudut as-siyasah, dari sudut apa? Dari sudut siapa yang lebih berhak menjadi khalifah saja. Siapa yang patut jadi Perdana Menteri contohlah. Hak PAH kata kawan ni, hak BN kata kau ni. Contoh, walaupun saya pakai baju biru, contoh. Macam itulah. Hanya berbeza pahaman politik saja. Hak PAH pun mayang, hak BN pun mayang. Hak kawan ni haji, hak kawan ni pun haji. Sama ya, tak ada apa pun. Beza tak mana?
kami punya pemimpin lagi bagus pada hak hampa. Hak kami lagi bagus pada hak hampa. Takat tu saja. Zaman Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa arda. Tapi bila Abdullah bin Sabah ni, dia masukkan doktrin ataupun pemahaman yang bercanggah terus daripada Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dia mengatakan bahawasanya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa ardah membenarkan makan pada waktu siang di bulan Ramadan al-Mubarak. Dia hanya ni Ali bagi tahu kata boleh makan waktu siang di bulan Ramadan al-Mubarak. Ini di antara penyelewengan awal yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabah. Nah, satu. Yang kedua antaranya dia bawa satu pahaman membenci dan akhirnya mengkafirkan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ke hari ini kalau kita tengok dalam kitab Syiah di Malaysia ni tak ada lah kitab Syiah. Nah, kitab yang menolak pahaman Syiah tu banyaklah, tapi kitab Syiah hak betul punya kitab ni payah nak jumpa. Ha, baik. Dalam kitab Al-Kafi karangan seorang ulama Syiah, kalau tak silap Al-Imam Al-Kulaini. Nah ni bapa Syiah punya sempoi memang ni. Antaranya mereka ini mewarisi doktrin ataupun pahaman-pahaman yang telah dicucuk oleh Abdullah bin Sabah. Antaranya mengatakan dalam kitab tersebut, innaman awwala man baya'a, antara orang yang paling terawal membai'ah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah selepas wafat Rasulullah, huwa iblis, adalah iblis la'natullah. Ni di antara apa ni? Di antara petikan. Dan mereka menyandarkan juga dalam kitab tersebut mengatakan waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dia nisbah pula hak ni pada Nabi. Innaman awwala man baya'a Aba Bakrin fi minbari hadha huwa iblis. Dia bohlah dalam kitab tu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawasanya golongan yang terawal akan membai'ah Abu Bakar menjadi khalifah selepas daripada aku adalah iblis. Maknanya siapa-siapa yang mengiktiraf bahawasanya Abu Bakar As-Siddiq itu sebagai pengganti Rasulullah, mereka ini iblis dan wajib diperangi, halal darah mereka. Ni bahaya Syiah ni. Ada tak Syiah dalam parlimen? Tak tahu lah. Ni faham game molek ni belum. Bukan cerita politik saja. Politik tanpa ilmu pun bodoh juga. Tapi kalau mengaji pun tak tengok politik pun tak apa nak kena juga. Dua-dua kena seimbang. Supaya apa? Supaya negara itu akan dipacu oleh orang yang benar akidah dia, dan rakyat di bawah pun dapat menilai pemimpin ni akidah betul ke akidah dia tak betul. Dua. Yang ketiga di antara penyelewengan Syiah lagi, mereka menyatakan bahawasanya dalam riwayat saya terjemah balik bahawasanya alam ini mempunyai 70 ribu. Lebih kurang itulah. 70 ribu alam. Alam kita ni mengikut riwayat Syiah kata di sebalik alam ni ada 70 ribu lagi alam lain. Dan setiap alam itu adanya beberapa ribu jin dan juga manusia. Dan hak yang paling utama bagi jin dan manusia adalah tidak lain dan tidak bukan adalah melaknat Umar, Abu Bakar dan juga Uthman radhiyallahu anhum. Syiah kata kita semua ni hak paling layak amalan kita kena buat apa dia? Melaknat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan mereka mengatakan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha adalah pelacur dan ketua wanita di dalam neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa dia main duk kapiak-kapiak habis ni maklum? Mula daripada hak awal tu. Apa dia? Hanya daripada politik. Akhirnya mereka ta'assub ekstrim pada pok masing-masing sehinggalah mengkafirkan sebahagian
sebahagian yang lain. Jadi siapa yang jenis duk berkapiak orang, hang tak sokong kami, hang kapiak, hang tak sokong kami, hang neraka, maka lebih kurang adik-beradik Abdullah bin Sabah sama dengan Syiah laknatullah alaihim ajma'in. Jadi Syiah kata Aisyah radhiyallahu anha adalah apa dia? Ketua ahli neraka Allah Subhanahu wa taala dan beliau adalah seorang pelacur. Nauzubillah. Ini kita mengaji ini paling kurang tahu dah hak kata Syiah ni lagu mana. Baik, daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada lagi hijrah sesudah pembukaan kota Makkah Al-Mukarramah. Jadi ulama mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tidak ada lagi hijrah selepas daripada pembukaan kota Makkah Al-Mukarramah. Buka kota Makkah tahun ke-berapa? Tahun ke-8 Hijrah pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Tahun ke-8 berlaku Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah Al-Mukarramah. Bila masuk saja dalam tanah haram Makkah Al-Mukarramah, Nabi bersama dengan beberapa ribu orang para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Bagaimana hal keadaan Nabi? Di antaranya disebutkan dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah mengatakan bahwasanya waktu Nabi masuk pada pembukaan Mekah, para sahabat mengatakan kami tengok rambut Nabi ada 4 tocang. 4 tocang diikat 4, menunjukkan pada ketika itu rambut Rasulullah panjang. Rambut Nabi ada berapa peringkat? Ada 3 peringkat. Wafrah, jummah, limah. 3. Hantu kat 5 tak termasuk. Hantu kat 5 tak termasuk. Wafrah, jummah, limah. Limah ni maksud apa? Rambut yang sampai ke kepala bau dia panggil limah. Bukan kat limah kawan kita kampung Pelek tu. Tu nama halimah. Rambut sampai kepala bau ni dia panggil apa? Dia panggil limah. Jummah, rambut yang sampai cuping telinga ataupun melebihi cuping telinga, dia panggil jummah. Wafrah, atas sikit daripada tu. Sampai pertengahan telinga ni dia panggil dedaun telinga. Dedaun telinga. Tu dalam kitab sebut gitu. Dedaun telinga. Jadi rambut Nabi pada ketika itu dia panjang sampai boleh ikat 4 tocang. 2. Satu. Yang kedua, bila masuk pada ketika itu, apa yang dilakukan antaranya Nabi SAW memberi keamanan kepada orang bukan Islam yang ada di bumi Makkah pada ketika itu. Dalam riwayat kata, bila mana Nabi sampai di Makkah, buka kota Makkah Al-Mukarramah, maka dipanggil semua penduduk Makkah, termasuklah orang musyrikin. Antaranya disebutkan satu orang lelaki ni, dia tengok Nabi muka cuak terus. Muka ketak terus. Muka ketak. Supaya kita lah naik motor lesen tak ada. Sampai jumpa polis tu muka cuak lagu rim motor. Muka habis korang. Polis pun tahu dah. Ni memang geng tak ada lesen ni. Polis tahu dah. Kawan ni pun sama. Dia tengok Nabi. Dia muka cuak dia kata habislah Muhammad bunuh aku dah. Pasal apa? Pasal sebelum daripada hijrah. Di Mekah tu, dia di antara orang yang duk kena Nabi. Yang duk lawan Nabi. Yang duk hasut orang supaya tak ikut dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata hari ni yang kuk lah, jahanam dah kuk. Maka Nabi pun kata kat dia, wahai hamba Allah, jangan hang takut dengan aku kerana aku anak seorang wanita yang memakan makanan seperti kamu juga. Makna tawaduk, rendah diri Nabi. Pada waktu tu Nabi boleh bunuh dah ikutnya, boleh Nabi ada kuasa. Orang ramai ikut Nabi. Tapi Nabi nak ajak kita bahawasanya Islam itu tidak disebarkan atas kebencian dan tidak disebarkan atas mata pedang. Bukan paksa orang masuk Islam, bunuh orang hantar masuk Islam, aku bunuh. Tak. Maka itu di antara dalil mengatakan Islam ini rahmatan lil alamin. 2. Yang ketiga, bila masuk kota Mekah tahun ke-8 Hijrah bulan Ramadan, ketika itu jumlah bilangan berhala yang ada di sekeliling Kaabah Al-Musyarrafah lebih kurang 360 ekor berhala.
ekor anak no 360 berhala. Di antara yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghancurkan berhala itu adalah Khalid bin Al-Walid radhiyallahu taala anhu wa arda. Di antaranya lah ada lagi sahabat yang lain, antaranya Khalid bin Al-Walid radhiyallahu taala anhu wa arda. Jadi Khalid Al-Walid bila mana dia waktu dia nak perancang berhala itu, maka dia mengherdik-herdik berhala yang dia nak hancur. Nah, lebih kurang lagunya celakalah kamu ke atas berhala sekian yang tidak dapat memberi manfaat dan juga mudarat. Ketika itu dia menghancurkan keseluruhan berhala yang ada di sekitar Kaabah Al-Musyarrafah. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawasanya kewajipan berpindah dari satu tempat ke satu tempat, yakni berpindah daripada Mekah ke Madinah selepas daripada pembukaan Mekah dah tak wajib dah. Kerana apa tak wajib dah? Kerana kedua-dua negara ini semuanya dikuasai oleh orang Islam. Madinah pun di bawah orang Islam, Mekah pun di bawah pemerintahan Islam. Berapa dah? Banyak lah ni. Seterusnya ulama kata lagi daripada makna la hijrah kita bahawasanya orang yang menginfakkan harta mereka sebelum daripada pembukaan Makkah Al-Mukarramah, pahalanya cukup besar di sisi Allah Subhanahu wa taala berbanding orang yang menginfakkan harta selepas daripada pembukaan kota Makkah Al-Mukarramah. Maknanya apa maklum? Nabi nak habaq kat kita, sedekah waktu susah ni perlukan kepada pengorbanan, perlukan kepada kesabaran. Jadi bila pengorbanannya besar, kesabarannya pun tinggi, pahala pun tinggi lah juga. Berbeza dengan kita mengorbankan harta ketika mana kita senang. Tak apa nak rasa berat sangat. Maka dapat juga pahala. Tidaklah seperti mana orang yang memang susah tapi buat keluar juga, maka pahala mereka sudah besar dan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi apa maknanya lagi hadis ni? Nak ngaji kitab ni lah maklum. Kan? Saya tak ingat ayat Quran lagu Ustaz Syarilung malam ni. Dia boleh habaq surah berapa semua saya tak erti tu, tak leh kena makan kismis banyak Kan? Tu telah kismis pun tak ingat-ingat juga, bodoh tunggu. Nah, buat guna kepala karat. Nah, kepala karat baru nak Allah bagi orang ni macam-macam lah. Kan? Ada orang hak boleh hafal ayat Quran daripada bawah naik ke atas. Adik tiri saya tu orang. Adik tiri saya mak nombor 4, tak tahu dah mak hak mana. Mak hak nombor 4. Nombor 4 lah, hak duk dengan ayah lah 3 lah, tolak mak saya seorang lah. Kira semua 4. Mak dia hak nombor 4. Maksud dia ayah lah ni ada 3 bini. Gitu kena habaq gitu. Dah. Hak nombor 3 tu duk mengaji di pondok Ustaz Syahul Hamid, duk kumbang hak tahfiz Darut Tahzib. Alhamdulillah khatam dah Quran 30 juzuk, dia buat syahadah Quran lah ni. Umur dia tingkatan 3 tingkatan 5 tak silap saya. Habis mengapa Ustaz Syahul dia ajak apa? Dia ajak ilmu urut, muatai, semua dia ajak. Ustaz Syahul ni dah kerti belaka. Antaranya dia habaqkan anak murid dia, sebelum hang habis mengaji dengan aku akan turun 125 ilmu. Apa ilmu pun saya tak tahu. Ilmu apa wallahu alam, ilmu kan luas macam-macam ilmu tu ada. Lah ni proses hafazan ni macam mana? Dah mengapai ku atas turun ke bawah. Lah ni mengapai ku bawah naik ke atas dari belakang ke depan. Minal jinnati wan nas. Batu naik atas. Lepas tu naik pula qul a'udzu birabbil falaq, tu ambil hak bawah ni mula sampailah awal tu alif lam mim. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta alaihim. Lepas tu dia tahu. Naik kita hak Fatihah tu pun pick up datang apa ayat tu. Ni dia duk ulang daripada bawah naik ke atas. Nak bagi apa? Nak bagi lekat sungguh. Nak bagi
nak bagi lekat tengok. Try buat tengok dah lagi Maya Aisyah. Mula Ghairil Maghdubi dulu, memang boleh habuan lah tu imam lagi. Dia kata ni nak kata Syiah, tak Syiah kau ni. Tapi baca kod belakang. Nah ni kaedah hafalan nak bagi ingat. Baik, balik pada hadis ni malung. Apa dia? Antaranya kata ulama, hadis ini membuktikan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi habaq ni bila ni? Tahun ke-8 Hijrah. Ulama bagi tahu ini mukjizat Nabi. Mukjizat apa? Mukjizat Nabi nak habaq kat kamu kepada manusia. Wahai manusia, ketahuilah bumi Makkah sampai kiamat tidak akan jatuh ke atas tangan orang-orang kafir sebelum daripada tahun 8 Hijrah ni boleh ke orang kafir kuasa. Tapi lepas tahun ke-8 Hijrah sampai kiamat Nabi kata Mekah akan dikuasai oleh orang Islam sehinggalah berlakunya kiamat. 1442 tahun dah hak Nabi habaq tu betul. Selepas pembukaan Mekah sehingga ke hari ni Mekah adalah milik umat Islam. Dan kapal terbang tak boleh lalu ke atas Kaabah. Kerana apa? Batu Kaabah itu sendiri adalah batu yang akan menjejaskan sistem komunikasi dalam setiap penerbangan. Kalau dia lalu, dia akan menyebabkan sistem dalam kapal terbang tu rosak, putih habis, jadi kelang kabut. Maka itu di antara hikmah Allah Ta'ala tak bagi apa boleh lalu ke atas tu. Nampak belum? Ini menunjukkan bahawasanya kehebatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Hadis ni juga membuktikan bahawasanya di sebalik kesusahan adanya kesenangan. Inna ma'al usri yusra. Tahun ke-6 Hijrah Nabi keluar nak buat umrah dengan sahabat sampai di Hudaybiyah, disekat ketika itu dan berlakulah Bai'atul Radwan, perjanjian di bawah sepohon pokok yang namanya Ar-Radwan. Maka bila mana berlakunya perjanjian itu antara perjanjian Nabi dan juga orang musyrikin Mekah pada saat itu tak boleh masuk Mekah Al-Mukarramah tahun seterusnya, yakni tahun ke-6 Hijrah tak boleh masuk, kena masuk tahun depan, tahun ke-7 baru boleh buat hijrah, buat umrah. Yang seterusnya antaranya genjatan senjata, tak boleh perang selama 10 tahun, 2. Yang 3 antaranya apa dia? Antaranya lagi sekiranya orang Islam kembali kepada kekufuran, Muhammad tak boleh ambil tindakan nak tarik balik masuk. Tapi kalau orang bukan Islam ikut Muhammad, kami boleh tarik mereka masuk balik. Zahir kata macam apa? Macam tak adil. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa. Pada tahun ke-6 Hijrah, Nabi dah niat ihram siap dah, pakai kain ihram dah. Hikmah daripada tu tak boleh masuk Mekah. Maka kita ada dalam hukum fiqh apa dia? Sekiranya ada perkara yang menghalang kita untuk masuk ke mana? Ke tanah haram sedangkan kita dah niat ihram, maka kita boleh batalkan ihram dengan sembelih kambing. Kalau tak jadi itu barangkali tak ada hukum ni. Kan? Maka akhirnya diperintahkan para sahabat untuk sembelih kambing, keluar daripada ihram, patah balik semula ke Mekah, ke Madinah Al-Munawwarah, dan akhirnya Allah nak ganti bukan pergi buat umrah saja. Allah nak ganti boleh buka terus kota Mekah, jatuh tangan orang Islam terus. Ni nak abang kata apa maklum, ada kala benda yang kita nampak tak baik tetapi sebenarnya perkara itu baik. Dan tetapi yang tetap ialah yang tak berubah ialah jihad atau berjuang dengan niat untuk jihad apabila keadaan memaksa dan apabila dipanggil untuk berjuang dan sebagainya, hendaklah kamu bersiap sedia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada dah jihad peperangan melainkan bila sampai waktu je sahaja. Bila main waktu kena perang, maka wajiblah kena perang. Tetapi boleh tak dapat pahala jihad? Boleh dapat pahala jihad. Di antaranya disebutkan dalam kitab ni, Dalilul Falihin, mengatakan bahawa termasuk jihad dalam hadis ini bagi kita konteks umat akhir zaman adalah apa?
talabul ilmi, menuntut ilmu, maka termasuk dalam pahala jihad yang dimaksudkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Nah, menuntut ilmu pun termasuk daripada jihad. Mai mengaji ni kan semua orang boleh mai mengaji. Malam ramai, malam ni dia serak sikit. Lepas tu mai ustaz dia ramai pula. Lepas tu dia serak pula. Kan? Masing-masing orang dia ada taste dia. Ada orang dia tak mau ngaji kitab. Dia nak ngaji hadakah-hadakah. Pong pang, pong pang, pong pang, pong pang, pong pang, pong pang. Ada syok jenis tu. Ada orang dia tak mau ngaji hari tu, dia mau mengahat slow, maka berkata iya. Nah, tu Ustaz Fazul Naim dok ngajak lah. Kawan apa jenis dok kejik mata. Tang mana ni kita tengok ni. Nah, ada orang hak jenis lagu tu. Ada orang hak tak mau mengaji langsung dah. Tunggu mati ya. Tunggu mati ya. Dia kata tak apa. Dia kata beriman dah. Kan? Beriman dah cukup dah boleh masuk syurga. Betul tak? Tapi tak menuntut ilmu, hukum dia berdosa besar. Hukum dia berdosa. Na'udzubillah. Bahkan kalau dia ibadah tak ada ilmu, tak diterima ibadah dia. Hukum fiqhnya sah. Bersih daripada najis dan sebagainya, tapi tak ada ilmu. Dia tak ikut hak patutnya. Dia ikut orang pergi mayang dia mayang, orang puasa dia puasa. Kalau ikut orang ya taqlidul a'ma, taklid buta, ikut buta, tak ada ilmu gitu. Kata Al-Imam Al-Ghazali, orang ni orang hak paling gila atas muka bumi. Jadi jangan jadi orang gila. Kan? Salah waktu belajar biasalah. Tapi yang duk masalah dia berasa betul time dia tak belajar. Ni lagi celaka. Dia tak ngaji pun tapi dia kata, betul aku ni betul dah. Kita mengaji salah, berasa salah, buat salah. Alhamdulillah boleh perbetul. Pasal kita tahu dah kita mengaji. Tapi dia tak mengaji, dia duk berasa dia betul. Baik, pengajaran hadis. Apabila sesebuah negara telah menjadi negara Islam, penduduk tidak lagi wajib berhijrah ke negara lain. Yakni selagi mana negara itu negara Islam. Pasal apa dia kata tak wajib dah hijrah ke negara yang lain? Kerana pada asasnya kalau negara itu dipimpin oleh orang Islam yang beriman, bertakwa kepada Allah, maka tidak akan berlaku penindasan, tidak akan berlaku kezaliman sama ada ke atas orang Islam ataupun bukan orang Islam. Maka tak perlu dan tak berhajat untuk pindah ke tempat yang lain. Melainkan kalau keadaan memaksa. Keadaan memaksa menyebabkan dia terpaksa meninggalkan ibu negara dia, berlaku peperangan dan sebagainya. Contoh di Syria dan sebagainya tu. Maka pada ketika itu dibenarkan kerana nak menjaga maslahah yang lebih besar, nyawa dan sebagainya. Satu. Yang kedua, berhijrah dari tempat atau negara yang tidak membolehkan seseorang melaksanakan perintah agama tetap wajib jika negara itu sebuah negara kafir. Jadi kata pengarang di sini mengatakan bahawasanya berhijrah dari tempat atau negara yang tidak membolehkan seseorang melaksanakan perintah agama tetap wajib jika negara itu sebuah negara kafir. Maknanya kita duduk dalam satu negara tu tak boleh nak buat apa. Nak mayang pun tak boleh, apa pun tak boleh. Maka menjadi kewajipan untuk berpindah daripada tempat tersebut. Contoh. Dia duduk di kampung Pelek ni boleh mayang apa semua. Alhamdulillah. Tiba-tiba dia kena pindah pi negara luar. Pi di mana tu? Pi di satu tempat. Di mana? Tak tahulah nama tempat apa. Tapi ada tempat lah tempat tu. Tempat tu dia tak boleh mayang. Apa pun tak boleh. Kena dedah aurat orang perempuan, hak laki tak boleh mayang. Tak boleh melaksanakan apa hak agama suruh. Maka dia tak boleh pi pada ketika tu. Pasal dia tahu dah. Pasal dia tahu dah. Dua. Yang tiga. Orang beriman, yakni Islam, wajib bersedia untuk berjihad dan menyambut seruan jihad. Jadi, orang beriman ni, kita lah kena
24 jam sentiasa bersedia menerima arahan dan seruan untuk turun ke medan perang. Jihad ni pada asalnya turun ke medan perang, mempertahankan Islam, mempertahankan akidah, maka tu dia panggil jihad. Tapi selagi mana tak wajib turun perang, ada lagi kewajipan jihad yang lain, jihad menuntut ilmu. Bahkan dalam 5 rukun Islam itu ada tuntutan jihad pada setiap satu rukun. Yang pertama mengucap kalimah syahadah. Apa mengucap kalimah syahadah? Apa jihad dia? Jihad dia kata ulama, jihad menjaga akidah. Itu jihad lah tu. Kan? Hari ni semua orang boleh mengucap kalimah syahadah. Tapi nak jaga iman tu, cukup payah zaman lah ni. Buka televisyen ada saja benda yang nak mengganggu gugat iman kita, nak menjauhkan kita daripada menghayati agama Allah Subhanahu wa taala. Jaga akidah. Hari ni berapa ramai anak muda gila dengan TikTok. TikTok pun tak gila lagu dia bah. Dia main passion tu hak menari lah ni, hak jenis duduk terlentang tu, kita pun pelik. Beruk tengok pun terkejut. Dia kata kami pun tak nak buat perangai kot ni. Beruk pun terkejut. Cuma tak boleh cakap ya beruk pun. Nah, beruk dia satu passion betul tak Abang? Daripada maklum muda sampai lah ni umur 60 70, beruk tak pernah duk buat menari pelik-pelik, melainkan duk lompat kat atas pokok, atas zinc rumah orang, balas lok rumah. Hak tu ya passion beruk ni. Tapi orang dia teruk daripada beruk pula hari ni. Allahu Rabbi. Tu benda tu. Nak jaga akidah daripada rosak. Tadi ni saya pergi, adalah satu tempat tak boleh habaq lah tahu mana. Lepas habis kelas tak ni. Kan? Lah ni kau orang duk bersoal, lepas kelas cikgu pergi mana? Boh penampak sedah atas muka. Lepas tu baru bagi jawapan. Pasal apa? Tidak ada adab orang lah ni. Nah, mereka duk viral dalam Facebook apa semua, boh gambar budak keluar pada pagar sekolah tak pakai face mask. Awak anak-anak murid tu anak kandung dia lah. Nah, keluar pada pagar sekolah pun takkan cikgu nak kena tengok kot. Kalau aksiden depan sekolah takkan nak guru besar nak kena pula. Nah, maka benda tu duduk atas kesedaran masing-masing lah. Nah, cikgu pi tang mana anak murid keluar tak pakai face mask apa semua, depa duk balas balik Facebook, mak pak pi mana waktu mesyuarat PIBG? Keluar pergi tu je dah. Geng cikgu balas kot tu pula. Nah, kerja nak salah cikgu ya. Cikgu dia bukan ni, dia orang, bukan robot. Kalau robot pun ikut hak cikgu punya kerja lah ni, pakai meletup begitu ya robot tu. Dengan lah ni COVID ni maklum, suhu nak kena ambil sedia-sedia suhu. 3 kali paling kurang. Pai cikgu tu pun kepala otak dia pun biol lah. Satgi suhu dia pukul 1, tengah hari 39. Cikgu tu punya suhu. Satgi mai petang lagi 17 pula. Sejuk sangat pula dah cikgu ni pun. Pening pala cikgu tu. Nah, ni yang berlaku. Maka cukuplah keberkatan tu tak bila pelajar dan waris itu tidak ada adab dengan orang yang menyampaikan ilmu. Cikgu depa lah. Patutnya guru ni dia kena bagi kuasa mendidik macam mana orang-orang dulu didik. Kan zaman-zaman maklum muda dulu apa tak kena katok pun tak ada sampai mati dah. Hak mati apa yang tak kena katok dengan cikgu tak ada. Dia kutip perut itu ya. Saya kutip perut nak murid saya. Pagi-pagi dia kelas tasmi' Quran 8-9 dulu. Ayat tamu pun lupa pulah. Tak kira dah. Pulah biar dia duduk. Gitu. Esok bagi lancar no. Biar dia reti. Biar dia reti. Ustaz cikgu hak cengih-cengih ni kan nak murid suka, bab terus terang. Tak ada siapa hak suka, tapi bila keluar sekolah tu hak cengih dia baru ingat. Dia kata betul cikgu tu noh. Dia duk kata kat kita dulu ni patutlah bila kena kat dia tahu dah. Patut dia kuti. Nah, saya kuti tak sakit mana lah, belum boleh lah. Nak tengok lekat merah tu boleh lah. Nah, supaya dia reti, dia faham kata mengaji tak boleh main-main. Mengapa tak boleh main-main? Semua benda tak boleh main. Masalahnya hari ni semua orang main-main. Lena main-main. Main pun main-main. Mengapa main-main? Makan main-main. Semua main-main. Sembang main-main. Apa lagi tak main? Semua main. Subhanallah. Sebab tu lahirnya masyarakat yang tidak ada bang keyakinan. Tu benda tu. Ucap kalimah syahadah. Kena jaga akidah.
Yang kedua, apa dia? Antaranya semayang. Semayang ni apa dia? Jihad apa? Jihad waktu, jaga masa. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jihad, bukan jihad masa, jihad ilmu. Nah, mayang mu kalau tak ada ilmu pening kepala kita mayang. Nah, mayang kalau tak ada ilmu, masalah. Dia tak tahu beza hak mana syarat, dia tak tahu beza yang mana rukun, dia tak tahu beza yang mana fi'li, yang mana qauli, yang mana qalbi. Dia tak tahu beza kalau baca tasyahud sampai selawat saja, lepas tu bagi salam, sah ke tak sah mayang, dia tak tahu. Pasal apa? Pasal dia tak ngaji, misalam. Maka bila dia mengaji, dia tahulah sampai tang mana. Nah, contohnya kita nak semayang jamak qasar. Semayang jamak qasar. Ada. Habis mayang lohor, kita nak masuk jamak pula. Nak masuk mayang asar pula kan? Bila nak semayang asar, ketika itu dia ada kadar dia, fatrah, tempoh masa dia. Masa dia sekurang-kurangnya 2 rakaat salat yang dilakukan hanyalah rukun sahaja. Apa maksud dia? Baca Fatihah. Baca Fatihah. Zikir subhanallah subhanarabbil a'la tu sekali saja. Lepas tu tahiyat tu takat salam ke atas Nabi saja. Selawat atas Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kadar dia kalau maklum buat betul-betul 1 minit setengah ya. 1 minit setengah ya. Nah, tapi ada orang hak randah duk sembang kopi pada cawan, lepas tu mayang jemaah lah lepas tu. Allah pening kepala kita. Tu nak kira gina tu. Nah, tak boleh. Sebab dia tak ada ilmu. Jadi semayang dia kena ada ilmu. Tu imam kentut makmum nak go mana, kau nak sekeh kepala tu imam dulu suruh dia keluar. Dia kena ada ilmu belaka hak tu. Nah, baik. Dan yang ketiga apa dia? Lepas pada tu, iaitu apa dia? Antaranya berpuasa. Berpuasa jihad hawa nafsu. Tak buat benda-benda yang mengurangkan pahala puasa, apatah lagi perkara yang membatalkan puasa. Nah, jihad hawa nafsu. Berkekalan tak puasa, kekal pakai mat. Nah, baik. Lagi apa dia? Iaitu mengeluarkan zakat, jihad harta, kata ulama. Jihad harta. Nah, zakat. Yang kelima, mengerjakan haji. Bila kata haji, dia gue semua. Sebab apa? Bila pergi haji tu, yang pertama akidah mesti betul, yakin sungguh. Kalau tak yakin dengan apa Allah Ta'ala suruh, dia akan duk fikir, pasal apa yang kami duk kena duduk di Arafah? Tak ada kerja lah dia dah. Nah, pasal apa kami nak kena tawaf Kaabah 7 pusingan, nak kena sa'i, nak kena melontak. Melontak tu pun bukan nampak setan pun duk melontak kawan hak duk geram di kampung tu ya. Contoh. Nah, pasal apa? Akidah dia tak betul. Tapi kalau betul akidah dia tahu, dia faham apa konsep dia mengucap syahadah itu nak menjaga iman, akidah, kepercayaan, dia pi buat haji, sami'na wa ata'na. Hang pi buat ya, jangan cakap banyak. Nah, ilmu, kena ada ilmu. Sebab tu ada kursus haji perdana, tak perdana, Ustaz Mat TO, Kopi O, Nescafe O, semua duk ada lah. Kan? Merata cerak dah ada ni. Orang buat masjid negeri, ada masjid Kalan Tambang, ada masjid Kampung Pelek, ada merata masjid ada. Masjid Sipampat Matang Buluh ada, masjid mana-mana, masjid apa dia Padang Cempedak ada, masjid Padang Tembikai ada, semua ada. Subhanallah, kena mengaji. Nah, tu yang duk naik atas ke terbang tu tak niat Nah, naik atas ke terbang tak niat. Sampai tang nak turun, lepas sampai masuk Jeddah, nak masuk ke Jeddah, dia akan lalu di atas Qarnul Manazil, akan lalu atas Qarnul Manazil. Dia akan bagi tahu, okey, kita dah sampai pada kawasan untuk kita niat miqat makani, iaitu apa dia? Qarnul Manazil. Jadi jemaah semua boleh tukar pakai ke ihram apa semua. Kalau tak ada ilmu, dia serlun selak dalam tu ya. Padahal bukan boleh kan selak dalam. Pasal dia berjahit. Nah, dia tak ngaji, dia pergi bubuh hak nubuh minyak Asian apa lebih kurang. Jahanam lingkup tu tak boleh. Nah, orang perempuan pun sama juga. Nah, dia pergi apa dia?
dia tukar buh baju, pakai kain ihram segala makna selesai. Lepas tu mutawif pun tunjuk. Tunjuk tu maksud dia niat dah ke? Dia pun kemas turun sampai Mekah dia tanya tu. Ustaz kata nak niat ihram tang mana? Tu tak sah duk tunjuk dalam terbang tu maksud dia niat ke dak gila. Duk sangka kau ustaz tanya beh ke tak beh nak ke terbang. Elok. Cantik tengok dah lah tu. Pasal apa? Pasal dia tak faham. Bila dah nak sampai dia kena niat lah tang tu. Nah, kena bayar dam. Tak ada pasal kena sembelih kambing pula. Pasal tak ada ilmu. Nah, lagi antaranya lagi apa dia? Hawa nafsu. Duk dalam ihram, bukan boleh duk pergi serendih bini tak tahu hala, cari pasal emang tu. Duk pergi serendih. Dia kata awak tengok leha comel, tak tahu duk di padang Arafah ni. Duk di padang Arafah ya jadi comel tu. Balik ikut kampung Pelik dia tak berasa apa. Nah, kena jaga hawa nafsu. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ni Allah Taala sebut. Haji itu pada bulan-bulan tertentu saja, bulan yang maklum saja, Zulhijjah tu lah. Tak boleh fala rafatha, tak boleh rafatha. Rafatha ni maksud antaranya tak boleh jima' dan tak boleh buat benda-benda yang menaikkan syahwat lah kali jima' duk dalam ihram. Buta kare saja. Duk kena bayang unta pula tekok. Tak boleh. Lagi apa dia? Wala fusuqa. Tak boleh cakap benda hak keji-keji. Duk kat tanah haram tu, duk dalam ihram tu, duk di Arafah, duk maki tu dia awak dia ni hitam sangat atau kalau tu memang aku geli tengok orang hitam-hitam ni. Tak boleh. Pasal apa? Ni adab dia ni. Ada adab dia. Tak boleh. Dia hitam putih kan ihram tetap sama putih juga. Nah, waktu tu siapa pun tak pakai apa. Dia menteri ke Tan Sri ke raja selak dalam tak pakai. Duduk sembang kemas lah di padang Arafah tu. Raja tu, raja tarik ke ihram dia baru tahu raja ke tak raja. Hang pusing satu padang Arafah lagi, unta pun lari waktu tu. Pasal apa? Bogey ciang waktu tu. Ni Islam aja. Ada falsafah, ada jihad dia. Sebab tu jangan kita rasa ilmu kita banyak, ilmu kita sikit sangat saja. B dekat tu. Dan katanya lagi yang keempat. Yang keempat, kewajipan berhijrah ke atas kaum muslimin berakhir dengan kemenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang Islam, yakni para sahabat di sini menguasai Makkah Al-Mukarramah. Jadi lepas pada tu tak ada dah duk pi sana, duk pi sini, duk pi sana, duk pi sini. Tetapi yang ada selepas daripada tu adalah sahabat berpindah satu tempat ke satu tempat adalah untuk menyampaikan dakwah sahaja. Sebab tu ada sahabat Nabi yang kubur di Al-Aqsa, ada sahabat yang dikatakan kubur mereka di Jordan, Ja'far At-Tayyar. Ja'far At-Tayyar radhiyallahu taala anhu wa ardah, yang diberi gelaran At-Tayyar tu pasal tangan dia dua-dua putih. Tangan dua-dua putih, Nabi kata Ja'far akan terbang dalam syurga tang mana saja dia nak pi. Subhanallah. Nah, antaranya Abu Ubaidah Al-Jarrah, sempadan Jordan dan juga Palestin, ada Masjid Abu Ubaidah Al-Jarrah. Di situ ada makam dia. Dikatakan di situ makam dia. Dan banyak lagi lah. Bukan hijrah satu tempat ke satu tempat ini dilakukan sahabat saja. Bahkan dilakukan oleh para nabi dan juga para rasul alaihi wassalatu wassalam. Nabi Ibrahim asalnya Iraq. Tapi makamnya di mana? Makam di Palestin, di Al-Khalil, Masjid Al-Khalil. Di situ ada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf Mesir tapi duduk tang tu. Nabi Allah Ishaq alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam duduk di Jordan tu. Sempadan Laut Merah, Laut Mati tu ada makam Nabi Allah Musa, Nabi Allah yang masuk dalam perut ikan Nabi apa? Nabi Yunus alaihi salam. Makam duduk di Jordan ke Palestin. Subhanallah. Asal tempat lain-lain, tetapi mereka makamnya di tempat lain, menunjukkan amalan hijrah menyampaikan dakwah ini adalah amalan yang dilakukan oleh orang-orang saleh
iaitu para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam. Nah, barangkali pi sebar dakwah ataupun mengambil ilmu, menuntut ilmu. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili kubur di Mekah. Kubur di Mekah. Banyak tok-tok guru kita yang kubur mereka di Mekah, di Ma'ala. Ramai orang Melayu kita pun ditanam di sana. Nah, ada orang yang duduk petani tapi mati di sini pada juga. Babalah yang duduk di daripada Fatani tu, duduk di Bukit Ajiak di Mekah tu, lama puluh tahun dah. Subhanallah. Nah, siapa lagi? Syekh Tayyib Makki, orang Baling tu. Nah, duduk di Mekah lama. Balik main pula duduk di Kedah di Baling tu. Lepas tu pi pula Mekah, pi buat umrah ke buat haji tak tahu. Mati di Mekah lah. La ilaha illallah. Patutnya duduk tang ni mati tang ni dah lah. Tapi Allah pilih dia mati di bumi Mekah Al-Mukarramah. Yang kelima, jihad dapat meneguhkan agama. Berhijrah tetap diwajibkan sepanjang masa apabila keadaan memaksa. Memaksa ni antaranya perang, tak boleh kita nak beramal dengan amalan Islam, maka ketika itu dibenarkan kita berhijrah. Sahabat kita Rohingya tu. Keluar dari negara mereka disebabkan nak jaga segala mereka lah, harta, anak pinak, akidah dan sebagainya. Ada orang tanya, Ustaz, kita boleh tak mengaku kata kita ni bukan Islam? Taqiyah. Taqiyah ni di antara ajaran Syiah. Ajaran Syiah. Di antara disebutkan oleh Ayatullah Al-Kulaini, ulama Syiah, dia kata apa? Dia kata taqiyah ini di antara salah satu daripada asas ataupun usul dalam akidah Syiah. Taqiyah ni muhung lah. Nah, adapun taqiyah yang dibenarkan dalam Islam, antaranya nak menjaga maslahah, antaranya nak menjaga nyawa. Boleh bertaqiyah, hanya lafaz di lidah saja, hati tak berubah ke. Nah, nak jaga harta, nak jaga kampung dan sebagainya. Atas alasan itu dibenarkan syarak. Tapi kalau taqiyah itu tidak ada kena-mengena dengan apa yang ditetapkan syarak, maka tak dinamakan taqiyah. Boleh rosak lepas tu. Nah, contoh Syiah dia taqiyah. Macam-macam lah Syiahnya taqiyah ni. Contoh, orang main sembuh di tengkok kita. Yahudi, bukan Islam, tak beriman ni, mebuh di tengkok kita. Dia kata, Aiman, hang Yahudi ke hang Islam? Kalau hang Islam, aku sembelih hang. Contoh. Kan? Saya pun kata saya Yahudi. Zahir mulut ya. Tapi dalam hati jangan duk pergi sama dengan mulut pula. Mau cari jahannam tu. Sebut di mulut saja, di hati tetap Islam. Dia lepas kita. Maka ketika itu tidak menjadi masalah. Dan tidak diapa-apakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak termasuk dalam kufur. Tak keluar pada Islam. Tapi saja-saja habis sebut, saya Yahudi. Tu mau cari pasal tu. Tak boleh. Saja-saja pergi sebut, boleh rosak akidah. Ni tanya Tok Syekh kita ni. Anak abang Tan kita ni, dia tahulah. Dia mengaji pondok tu. Tok Guru apa? Abu Bakar Warak. Tok Guru Abu Bakar Warak. Dia memang di parik panjang. Kita ni duk beri parik dia. Kan? Di balik cuti dia main mengaji tu, mengaji alim lah tu. Dia main ngaji lagi. Allahu Rabbi. Nah. Baik. Dia balik pun tak bak kat kita, kalau boleh tolak bang semalam ke baca kitab ke apa. Apa ni kita ajar kat belakang. No? Nah. Siapa lagi maklum nak bagi anak Korea kampung pelek lah. Apa pergi mengaji kan? Balik bagi manfaat pada orang kampung. Duk kat orang kampung lah nak ngaji ke tak mau. Kan? Kalau orang kampung berasa alim lah, dia tak ngaji lah. Tapi kalau dia nakkan kepada ilmu, dia mengaji. Tengah orang tu dia tak mau nak kampung mengajar. Dia kata, awak ingat kami bodoh, ingat. Kami pun duk tahu hang dulu mandi parik seluar tak pakai. Dah duduk tengok kawan tu mandi parik dulu. Kan? Kalau budak tu nak habak keadaan ni, maklum tak ada. Maklum dulu pun tak pakai tudung, teruk lebih pada jahiliah. Tu dia kalau dia buh tu. Maka apa? Jangan tengok hak lama no. Tengok hak lah ni lah. Dia mengaji kan. Dia ajak kita. Yang tak betul kita tegur dia. Ni tak betul ni. Maklum rasa ni tak betul ni. Pasal apa tak betul. Tak pasal maklum buat ni tu. Maklum kata tak betul. Lah pula dah. Bagi anak Korea kita. Dia mengajak kita. Kan. Supaya apa? Supaya
menimbulkan kesedaran. Nah, baik. 6. Habis halung. Umat Islam wajib tampil ke medan jihad apabila mereka dikehendaki berbuat demikian. Nah, bila mana sampai seruan jihad, yakni turun ke medan perang, maka wajib kita turun dan mempertahankan apa yang patut dipertahankan. Cuma Dr. Yusuf Al-Qardawi sebut dalam kitab beliau, Fiqhul Jihad, jihad perang kat tempat kita tak ada. Tetapi jihad bagi umat Islam pada hari ini, jihad menjaga akidah antaranya. Lagi dia, jihad apa lagi malung? Jihad ekonomi. Umat Islam, jihad ekonomi. Lalu ni saya pergi tak mana pun saya jual pau. Macam-macam niaga. Cuma tak niaga dadah yang ketum ya. Hak lain niaga habis dah. Ya. Dia kata ustaz buat teruk ni niaga duit tak ada ke? Ha lah ustaz-ustaz kali boleh kaya-kaya. Orang kata ambil duit tabung. Kena meniaga pau, meniaga cendol, meniaga gitu pula. Kan? Meniaga. Meniaga kau untuk kita. Meniaga untuk siapa? Nak bayar gaji guru, nak bagi anak murid makan, nak bayar elektrik, nak bayar air, nak bayar tukang kebun, nak bayar tukang masak. Mau nak kena bayar belakang lu. Kan? Jadi kita meniaga. Kita meniaga jihad ekonomi. Nah, jihad ekonomi. Lagi jihad bagi jihad ilmu, kata Dr. Yusuf Al-Qardawi. Ilmu kena mengaji. Ilmu apa pun, fardu ain ka, fardu kifayah, wajib kena. Sehingga kan kata ulama, sekiranya pada zaman itu memerlukan satu kepakaran, walaupun ilmu tu ilmu fardu kifayah, tapi waktu tu memang sangat diperlukan, maka berubah jadi fardu ain hukum dia. Wajib kena mengaji. Wajib kena mengaji. Saya nak bawa kapal terbang, hukum mengaji ilmu bawa kapal terbang fardu kifayah. Tak ngaji pun tak apa tapi saya nak jadi pilot, fardu ain bagi saya mengaji bawa kapal terbang. Kalau tak ngaji, saya ngaji kitab fiqh ya, bawa kapal terbang. Macam mana Syekh? Kagak guna. Pasang. Lama jalan terus. Naik gergung turun terus. Pasal apa? Pasal bukan kepakaran kita. Nah, patutnya nak turun sekian-sekian, tayar kena buka dah. Tapi tayar tak buka-buka lagi. Turun keluar api dah. Baru nak buka tayar. Pakai lingkup habis jemaah dalam tu. Pasal apa? Bukan kepakaran. Orang yang nak perbaik kipas angin. Cakap ngaji tauhid saja tak jadi. Tak apa, serah ke Allah. Allah Ta'ala dah. Tak pergi dia pusing dah. Bila kipas nanti sampai atas bala dia. Pasal apa? Pasal dia punya penyerahan tu tak kena pada tempat dia. Dia kena mengaji, dia kena tahu apa dia motor hak rosak tak rosak, tu kena faham. Jihad ilmu di antaranya. Tu antaranya lah yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam Fiqhul Jihad. Baik. Seterusnya yang terakhir, melakukan kebajikan dan berniat dengan bersungguh-sungguh untuk melakukan amal bakti adalah termasuk dalam pengertian hijrah. Jadi daripada hadis ini juga menyatakan bahawasanya kita buat satu amal kebaikan dan niat pahala ataupun niat daripada amal yang kita buat tu adalah untuk berbakti pada orang, nak buat baik pada orang, maka itu termasuk dalam pengertian hijrah. Maknanya kita berusaha daripada yang baik menjadi lebih baik, maka itu juga dipanggil hijrah. Tak semesti berpindah dari satu tempat ke satu tempat, tetapi bagi kita yang duduk di kampung Pelek ni, kita berusaha mai mengaji, Ustaz Mutalim, Ustaz Tok Haji Bakar Nuh di Kubang Semang, Ustaz Wahab di Padang Cempedak, lepas tu mengaji pula kat Tok Guru Ridhaudin Pondok Ihya Ulumuddin. Tak cukup pi di Masjid Kampung Pelek, tak cukup Kampung Pelek Raudhatul Ulum, tak cukup Kampung Raudhatul Ulum pi pula Kubang Semang, tak cukup Kubang Semang, Kubang Ulu, leh kali Kubang. Maka apa? Kita pergi mengaji. Tujuan dia adalah untuk memperbaiki kefahaman dan menambahkan ilmu. Maka itu pun termasuk dalam pahala hijrah. Wallahu a'lam bissawab. Sambung pada hadis yang keempat, insya-Allah. Baik. Tanda tu. Jadi ibu-ibu ayah-ayah,
Yang mana yang tak ada kitab tu pergi cari kitab. Tak ada kitab pergi cari kitab. Kita mengaji berkitab. Dan saya akan pastikan semua ustaz hak mengajak baca kitab. Tak mau hak duk main ngongang ngap begitu ya. Barangkali dia akan jadi sama pada isi dia. Jadi setiap ustaz tu dia ada kitab dia masing-masing. Sebab bila ada kitab ni maklum dia tak kena kok lain. Dia pusing kok tu ya. Jadi saya nak baca kitab ni Riyadhus Shalihin, saya kena buka syarah dia, Dalilul Falihin ada, Nuzhatul Muttaqin ada. Jadi selalu saya akan pakai Dalilul Falihin. Dalilul Falihin ni banyak juga 4 jilid saja, tak nak habis pun. Jadi mungkin tengok dalam ni sikit je, awak ustaz panjang daripada kitab yang ulama syarah. Antara Syekh Ibnu Adlan yang karang kitab Dalilul Falihin. Ulama Syafi'i yang faqih dalam hadis antaranya. Jadi ibu-ibu sekalian yang mana tak ada kitab, pergi cari kitab. Tak silap Ustaz Mutalik ada jual. Kat Ustaz Mutalik punya pondok ada jual. Berapa ringgit saya tak pastilah. Hak ni kita beli RM35 kot kalau tak silap atau yang 35, 38. Jadi belilah. Beli. Habis satu jilid. Pelan-pelan belajar maklum. Jangan kalut nak habis. Kita buat macam mana tok-tok guru pondok buat. Ngaji lama biar faham game molek tu. Maklum kalau tak ada kerja apa pagi-pagi duduk siram pokok bunga, habis siram pokok bunga apa, mentara nak tunggu cok bom sampai, maklum apa? Maklum kalau ada Facebook lah. Kan? Kalau ada Facebook, tak pun YouTube ke, cuba tengok pengajian Baba Ismail Sepanjang. Tok guru besar tu. Macam mana Baba Ismail Sepanjang dia mengajak di Masjid Fatani. Kalau maklum pergi Masjid Fatani tak silap hari Jumaat, tak silap, dia mengajak ni penuh sampai ke jalan raya. Penuh sampai ke jalan raya ni, tutup jalan terus. Tutup jalan. Contoh kalau Masjid Kampung Pelet, tutup terus jalan besar tu. Kena pergi kot lain. Kena pergi kot kampung hak tak pelet tu. Orang mengaji patah jalan ni. Beli kitab RM3-4 ya harga kita. Kitab tafsir Nurul Ihsan. Hak maklum duk baca tu lah dengan Ustaz Mutalik tu. Kan? Hak tua-tua mengaji ya Rabbi duk atas jalan duk bersila buka. Tulis. Duk dhabit pula Allahu Rabbi. Nak hidup suasana mengaji lagu tu payah dalam malam ni. Pasal apa? Ada YouTube. Tengok YouTube lah tak boleh kita. Patutnya afdalnya pi majlis tu pun dapat pahala dah. Melainkan kalau tak leh mai kaki putih ke, apa ke, tak leh mai langsung ke, tak apalah kita kata. Kan? Tapi ada kesungguhan dia beli kitab. Maklum tengok depa dhabit tak cukup ni, dhabit ni sampai conteng atas kaki kawan. Tu saya tambah lah tu. Dia punya nak mengaji patah hak tu. Kitab Nurul Ihsan berapa ringgit? RM20 tak? RM10 lebih lah. Kan? RM10 tu pun orang tak beli mahal. Tahu nak beli tudung Bukita. Nak beli tudung hijab galeria. Allah, hijab galeria pula. Hijab galeri, tudung Bukita, tudung kekabu, tak kekabu. Bantai kabu ada. Kabu kita duk jual depan tu. Tudung kekabu pun ada juga. Beli kitab. Sebab apa? Ulama kata siapa beli kitab takkan miskin. Siapa beli kitab takkan miskin. Ada orang kata beli kitab buat apa banyak-banyak akan baca pun. Walaupun tak baca tapi peratusan nak baca, kita nak baca, ada peratusan nak baca. Pasal ada. Teringin nak baca, paling kurang buka. Hadis ni. Lepas tu tutup. Walaupun dia baca tak faham, dia baca tak? Baca tak? Daripada orang yang tak ada kitab dia nak baca apa? Maka tak baca apa? Nampak tak? Maka peratusan beli kitab dan kita nak baca ada. Daripada tak beli langsung kitab, maka tak ada langsung niat dia nak baca. Pasal benda hak nak tarik dia baca tu tak ada. Nampak tak belum? Maka beli kitab, balik pergi susun dalam rumah tu, susun dalam almari gitu. Adabnya almari kitab jangan duduk dalam bilik, adab dia. Jangan buat almari kitab dalam bilik. Pasal apa? Kerana kitab ulama ni hidup. Cuma dia tak cakap dengan kita lah. Tak pergi tengah malam dia cakap Dalilul Falihin, dia cakap hai man. Padam.
Nah, ada. Dia tak cakap dengan kita. Tapi maksudnya apa? Ulama kata apa? Yang pertama adab. Kadang-kadang kita duduk dalam bilik ni maklum sajalah kalau bilik tidur kita lagi dia buka hak nu, dia buka hak ni segala mat nikah dia buka. Aurat satu. Yang kedua bila kita tidur, kita waktu tidur tu kita bukan jaga dah. Kaki pikuk mana kadang-kadang tendang bini jatuh keti, tak sedap. Kah? Kaki kita menunjuk ke arah kitab tu. Betul yang tapak kaki duduk betul kitab tu. Maka tidak ada adab. Walaupun ketika itu nah kita tidur. Tak jadi masalah kita tidur. Tapi saja-saja dia pergi lunjuk tu tak apa nak kena lah. Dua. Yang ketiga kitab ulama ni dia hidup. Apa bukti dia hidup? Sentiasa dibaca oleh orang. Kitab ni dibaca oleh orang. Jadi setiap kitab dibaca ni Ibnu Alan mati dah. Mati lama dah. Tahun berapa tu? Tahun 1057 orang meninggal. Dah ni 1400 lebih dah. 400 tahun lebih dah mati dah. Tapi bila kita baca malam ni seolah-olah menghidupkan tuan hak mati tu. Pahala duk jalan. Seolah-olah bila kita baca macam tuan kitab tu sendiri hak abang kat kita. Nampak tak? Maka ini adab yang ulama ajak kita. Jangan ada rak kitab dalam bilik tidur. Bilik tidur rak baju sudah. Rak baju, rak apalah. Jangan ada rak kitab kita. Nah, jangan ada rak kitab kita supaya apa? Lebih terjaga adab dengan kitab yang kita belajar. Beli kitab malung, beli banyak-banyak tak apa. Tak ada orang kita tak mau baca, tak apa ustaz, saya beli waqaf kat siapa-siapa. Pondok mana-mana yang nak kitab waqaf. Baru ni saya buka peluang waqaf kitab Tanwirul Masalik, kitab fiqh jilid 1, jilid 2. Jilid 1 cerita bab taharah suci, jilid 2 cerita bab sembahyang ya, tebal tu duk dah. 2 jilid RM70. Alhamdulillah yang waqaf 10 set, 5 set, 6 set, Ustaz Halim Nasir waqaf, semua pakat waqaf. Buat apa tu? Kitab tu kita baca kat anak murid kita. Nah, setiap petang saya lepas asar sampai 5.30 saya akan baca Talaqi Syama'il Muhammadiyah. Secara satu. Alhamdulillah kat sebulan dah kami buat tiap-tiap hari, dah nak masuk hadis yang ke-100 dah. Nah, insya-Allah hujung tahun ni kita akan khatam. Kita akan khatam pada bulan 11 ataupun bulan 12. Paling kurang daripada 4 dah satu kitab dia khatam. Habis tu pula kita akan masuk kitab Tanwirul Masalik, baca kitab fiqh pula satu. Itu kelas khusus petang. Hak pagi apa mengaji tafsir bahasa Arab tu cerita lain lah. Ni hak petang ni, hak basic kitab-kitab luar ni. Nak kena bagi depa faham supaya bila keluar kepada masyarakat depa tahu apa yang mereka nak sampaikan. Selagi mana kitab tu kita duk baca, tuan tu duk boleh pahala ya, walaupun dia pun tak nak tengok kitab tu pun. Dia dapat pahala. Orang semayang pula, budak tu semayang betul, taharah dia betul daripada kitab hak dia waqaf, berapa banyak pahala tuan tu dapat. Nah, tapi benda ni tak nampak maklum, dia berasa tak apa nak kejar. Tapi kalau nampak, insya-Allah semuanya akan ambil peluang dan ambil rebut pahala yang Allah Taala nak bagi kat kita insya-Allah. Jadi